Tu sahabat. Ya, seperti biasa setiap hari Isnin jam 5.15 petang. Alhamdulillah kita akan mulakan waktu ini bersama dengan Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani. Dah pun ada di Konti IKIM FM mengalung-alungkan kehadiran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat kita Ustaz. Terima kasih ke Konti pada minggu ini. Jumpa lagi kan Siti? Baik. Segmen Hari Sahabat kita nak meneladani kisah-kisah para sahabat yang mana sifatnya boleh kita contohi dalam kehidupan seharian. Hari ini nak kenali lagi seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana merupakan seorang panglima perang. Siapakah dia? Umar Al-Khattab. Ya, insya-Allah itu kisahnya. Anda juga boleh tonton secara langsung menerusi di TV IKIM www.tvikim.my ataupun di FB Go Live TV IKIM, dan kejap lagi di IKIM FM kita akan kongsikan juga FB Go Live-nya. Okey, silakan Ustaz. Bagaimana ceritanya tentang panglima perang Umar Al-Khattab ni? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih pada Syafiq dan juga Siti. Sama-sama. Hafizahumullah. Seluruh pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pada saat dan detik waktu ini sentiasa berada dalam rahmat dan juga kasih sayang Allah serta diberkati kehidupan kita. Bicara kita pada petang ini adalah berkenaan dengan seorang panglima perang kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani. Nama beliau ialah Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani. Mungkin ini nama yang jarang-jarang kita dengar, dan mungkin juga buat kali pertamanya dengar pun ada. An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara kata-kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, keimanan itu memiliki rumah, kemunafikan itu juga memiliki rumah. Rumah Bani Muqarrin, iaitu kabilah kepada Nu'man, adalah termasuk salah satu daripada rumah keimanan. Kabilah Muzainah tinggal tidak jauh daripada kota Madinah, iaitu berada pada laluan perjalanan di antara Mekah ke Madinah. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, kabar tentang baginda sentiasa sampai ke perkampungan Muzainah melalui orang-orang yang berulang alik ke Madinah. Tidak ada satu khabar pun tentang baginda yang sampai kepada orang-orang Madinah kecuali khabar yang baik sahaja. Pada suatu petang, pemimpin kepada kabilah Muzainah ini yang bernama Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani duduk bersama para sahabatnya dan para pembesar kabilahnya. Lalu beliau berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, tidak ada yang kita ketahui tentang Muhammad kecuali kebaikan sahaja. Tiada yang kita dengar tentangnya selain kasih sayang, kebaikan dan keadilan. Mengapa kita masih berlengah-lengah sedangkan orang ramai bersegera untuk menemui Muhammad?" Dia kemudian berkata lagi, "Aku telah bertekad akan mendatanginya esok hari. Siapa yang ingin berangkat bersamaku maka bersiaplah." Apa yang diucapkan oleh An-Nu'man itu membekas pada diri sahabat-sahabat dan kaumnya. Pada pagi keesokan harinya, dia dapati 10 orang adik-beradiknya dan 400 orang penunggang kuda, pejuang-pejuang daripada kabilah Muzainah telah bersiap sedia untuk berangkat bersamanya ke kota Yasrib untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sedia untuk menyahut seruan agama Islam. Namun An-Nu'man berasa malu untuk membawa rombongan yang begitu ramai bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa membawa apa-apa buah tangan untuk baginda dan juga kaum muslimin.
Akan tetapi kemarau panjang yang terjadi di daerah Muzainah telah menyebabkan tidak ada hasil ternak dan tanaman yang tersisa yang dapat dibawa sebagai hadiah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara budaya dan adat orang Arab. Ya, saat dia bertandang tu dia akan bawa hadiah ataupun buah tangan, ya, menyatakan ya kegembiraannya mereka kepada orang yang mereka ziarahi. Maka An-Nu'man bersama adik-beradiknya mula mengumpulkan apa sahaja yang ada di rumah mereka dan di sekitar kabilah mereka. Akhirnya mereka mengumpulkan apa yang tersisa, yang berupa beberapa ekor anak kambing yang masih kecil. Mereka mengumpulkannya di hadapan Nu'man, lalu beliau membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengumumkan bahawa dirinya dan rombongannya menyatakan masuk Islam di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kota Yasrib menjadi gempar dari hujung ke kota ke hujungnya, kerana gembira dengan Islamnya Nu'man bin Muqarrin dan para sahabat yang bersamanya. Kerana tidak ada satu rumah pun daripada rumah-rumah bangsa Arab yang telah masuk Islam 10 anggotanya yang semuanya adalah saudara kandung berasal daripada satu bapa dan ibu. Masya Allah. Jadi Nu'man ni dia dengan 10 orang adik-beradik sekali peluk Islam. Dan mereka membawa 400 orang penunggang kuda bersama mereka. Maksudnya 400 orang pejuang. Mereka merupakan kumpulan pertama yang paling ramai memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat senang dengan Islamnya Nu'man dan juga kaumnya. Allah Subhanahu wa taala menerima pemberian Nu'man, walaupun mungkin pada pandangan Nu'man merupakan pemberian yang tak seberapa kerana tidak dapat membawa hadiah yang lebih baik disebabkan kemarau panjang yang berlaku di tempatnya. Allah Subhanahu wa taala menerima pemberian mereka itu sehingga Allah menurunkan ayat suci Al-Quran menyatakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima infak yang telah mereka berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turunnya firman Allah dalam surah At-Taubah ayat yang ke-99, wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'indallahi wa salawatir rasul ala innaha qurbatun lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmatih innallaha ghafurur rahim. Maksudnya, dan di antara orang-orang Arab Badawi ada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan memandang apa yang dinafkahkan di jalan Allah itu sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperolehi doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah sesungguhnya nafkah itu, iaitu pemberian daripada Nu'man dan kaumnya, adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya, yakni syurga. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Ini pengisytiharan daripada Allah, bagaimana Allah meredai mereka dan bagaimana tulusnya, ikhlasnya mereka, walaupun hadiah yang tak seberapa, tetapi kerana keikhlasannya itu Allah Subhanahu wa taala menerima sebagai jalan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nu'man bin Muqarrin bergabung di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengikuti semua peperangan yang baginda lalui tanpa pernah terlewat. Saat pemerintahan dalam pimpinan Abu Bakar As-Siddiq, Nu'man dan kaumnya Bani Muzainah memberi sokongan padu kepada Abu Bakar sepenuhnya, dan mereka juga menjadi pendokong-pendokong kepada perjuangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang memberi kesan besar dalam menumpaskan golongan yang murtad di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itu sebahagian daripada apa yang dapat kita gambarkan berkenaan dengan Nu'man dan kaumnya. InsyaAllah kita akan sambung nanti bagaimana peranan Nu'man sebagai panglima perang kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala
ta'ala anhu. Baik, Alhamdulillah. Siti, kita akan bahas ketika kita nak wawarkan kepada semua rakan-rakan sekalian. Boleh hantarkan apa juga soalan yang berkaitan dengan topik kita pada petang ini, Panglima Perang Umar Al-Khattab. Anda boleh terus hantarkan soalan anda di Facebook IKIM FM dan juga menerusi talian WhatsApp IKIM FM di talian 01129004. Kita berehat seketika, kembali selepas. Kisah ini menyambung kisah tentang seorang Panglima Perang Umar Al-Khattab. Silakan Ustaz, cerita sambungan dia. Saat pemerintahan berpindah kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Nu'man bin Muqarrin memiliki posisi yang sentiasa diingati dalam sejarah dengan pujian dan sanjungan. Sebelum terjadinya perang Al-Qadisiyah merupakan salah satu dari perang yang besar yang berlaku antara kaum muslimin dan orang-orang Parsi. Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima pasukan kaum muslimin telah mengutuskan sekumpulan utusan kepada Kisra yang dipimpin oleh Nu'man bin Muqarrin untuk menyerunya kepada Islam. Jadi Nu'man ini menjadi wakil kepada Panglima Perang Sa'ad bin Abi Waqqas untuk bertemu dengan Kisra, iaitu Raja Parsi. Saat rombongan ini tiba di ibu kota Kisra yang bernama Al-Madain, mereka meminta izin untuk masuk, lalu diizinkan. Kemudian Kisra memanggil seorang penterjemah dan berkata kepadanya, "Tanyakan kepada mereka, apa yang membuat kalian datang ke daerah kami dan hendak memerangi kami?" Itu tanya Raja Parsi. "Mungkin kalian ingin menguasai kami dan berani menyerang kami kerana kami tidak pernah memandang kekuatan kalian, sehingga kami tidak berkeinginan untuk mengalahkan dan menundukkan kalian." Maka Nu'man bin Muqarrin menoleh kepada rakan-rakannya dan berkata, "Jika kalian mengizinkan, aku akan menjawabnya. Jika ada di antara kalian yang mahu menjawabnya, maka akan kupersilakan." Para sahabatnya berkata, "Engkau sahaja yang berbicara." Nu'man berbicara mewakili kaumnya, mewakili kumpulannya. Kemudian mereka melihat ke arah Kisra lalu berkata, "Orang ini yang akan menjadi juru bicara kami, maka dengarkanlah apa yang akan dia katakan." An-Nu'man memulakan perbicaraannya dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca selawat atas nabinya, lalu beliau berkata, "Allah telah memberikan rahmatnya kepada kami dengan mengutuskan seorang Rasul untuk menunjukkan kepada kami kebenaran, dan kami diperintahkan untuk melakukan kebenaran." Ini kita lihat bagaimana sudut pandang para sahabat terhadap agama Islam yang mereka anuti. Rasul juga mengajarkan kepada kami tentang keburukan dan baginda melarang kami untuk melakukannya. Rasulullah SAW menjanjikan kepada kami, jika kami menyukai apa yang didakwahnya, Allah akan memberikan kepada kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dalam waktu yang singkat, Allah menggantikan untuk kami kesempitan menjadi keluasan, kehinaan menjadi kemuliaan, permusuhan menjadi persaudaraan, dan kasih sayang. Rasul memerintahkan kami untuk mengajak manusia mendapatkan kebaikan bagi diri mereka, dan kami diperintahkan untuk memulakan dakwah kepada orang-orang yang terdekat dahulu. Kami sekarang mengajakmu untuk masuk ke dalam agama kami. Ia adalah agama yang memperbaiki apa yang telah baik dan menyeru untuk melakukan kebaikan. Ia juga merupakan agama yang menganggap buruk apa yang buruk dan melarang untuk melakukannya. Agama ini akan membuat orang yang memeluknya berpindah dari kegelapan kekufuran menuju cahaya iman dan keadilan. Jika kalian menerima ajakan kami untuk memeluk agama Islam, maka kami akan meninggalkan kitabullah kepada kalian
dan kami akan tegakkan kehidupan kalian berdasarkan kitab tersebut, supaya kalian dapat menetapkan hukum dengannya, dan kami pun akan kembali ke daerah kami dan membiarkan kalian tanpa perlu diganggu. Dalam sejarah kaum muslimin, di mana juga tempat yang diislamkan, dan apabila rajanya memeluk Islam, maka akan diberikan kemuliaan kepada rajanya yang memerintah. Sebab Nabi SAW berpesan, akramukum fil jahiliyah akramukum fil Islam. Orang yang mulia di kalangan kalian di zaman jahiliyah, dia juga akan jadi orang yang mulia di kalangan kalian ya ketika mana dia Islam. Maka dengan sebab itu Islam tidak mencabut kemuliaan ataupun hak raja-raja yang memeluk Islam, sehingga mereka masih diberikan kemuliaan. Jika kalian tidak mahu masuk ke dalam Islam, kami akan mengambil jizyah dari kalian, dan kami akan memberi perlindungan untuk kalian. Jika kalian tidak mahu memberikan jizyah, maka pada ketika itu kami akan memerangi kalian. Maka meledaklah kemarahan Raja Parsi tersebut tak kala mendengar kata-kata daripada Nu'man. Dia lalu berkata, aku belum pernah tahu adanya suatu kaum di muka bumi ini yang lebih celaka dari kalian. Lebih sedikit jumlahnya daripada kalian. Kalian adalah kaum yang suka berpecah belah dan merupakan kaum yang paling buruk keadaannya. Kami telah mempercayai urusan penguasaan kalian kepada para gubernur daerah agar kalian tunduk dan taat kepada kami, kata Raja Parsi ini. Kemudian beliau berkata dengan tenangnya, jika keperluan hidup yang telah membuat kalian datang ke tempat kami ini, maka kami akan memerintahkan untuk menyiapkan angkatan bantuan makanan sehingga daerah kalian tidak kelaparan. Kami juga akan mengirimkan pakaian yang baik untuk para pembesar dan pemuka kaum kalian. Dan kami akan melantik salah seorang di antara kami untuk menjadi raja yang dapat melindungi kalian. Salah seorang daripada utusan kaum muslimin menjawab dengan nada emosi. Lalu berkatalah Kisra, kalau saja para utusan itu tidak boleh dibunuh, pasti aku akan membunuh kamu, wahai orang yang berbicara. Bangunlah kalian kerana aku tidak memerlukan apapun, dan sampaikan kepada angkatan kalian bahawa aku akan mengutuskan Rustum, sehingga aku akan menguburkan kalian semua di dalam parit Al-Qadisiyah. Bermaksud raja tersebut mengisytiharkan perang terhadap kaum muslimin dan enggan menerima dakwah serta diplomasi yang ingin dijalinkan oleh Nu'man bin Muqarrin al-Muzani. Kemudian Raja Parsi itu memerintahkan untuk dibawakan sebekas pasir, dan dia berkata kepada para pembantunya, bawalah bekas pasir ini di atas kepala mereka semua, iringilah ia di depan kalian sehingga disaksikan oleh orang ramai, sehingga mereka keluar dari gerbang ibu kota ini. Satu penghinaan yang dibuat oleh Raja Parsi mengikut adat mereka, bila seseorang itu nak dihina, diletakkan tanah di atas kepala. Tetapi kita lihat bagaimana pandangan para sahabat berbeza, persepsi para sahabat saat melihat Nu'man bin Muqarrin dan para sahabatnya kembali dengan menjunjung tanah. Yang mereka mengatakan, belum sempat lagi kita berperang, Raja Parsi sudah menyerahkan tanahnya kepada kita. Masya Allah. Ini hebatnya para sahabat, tafaulnya mereka, maksudnya optimisnya mereka dengan kejayaan yang bakal mereka perolehi. Kata mereka, segala puji dan syukur kepada Allah, belum sempat pun kita menyerang Parsi, Raja Parsi sudah pun memberikan tanahnya kepada kita. InsyaAllah kita akan sambung kemudian. Baik, semakin menarik sebenarnya perbincangan kita selepas ini. Itulah cerdiknya bunyi ayat dan datangnya dari seorang yang mempunyai pemikiran yang dalam. Saya. Baik. Okey, kembali selepas ini, Pak pendengar.
kita juga nak alur-alurkan rakan-rakan pendengar untuk hantarkan soalan yang berkaitan dengan tajuk kita pada petang ini, Panglima Perang Umar Al-Khattab. Caranya di Facebook IKIM FM dan juga di talian WhatsApp konti 0112904004. Okey Ustaz, lepas disindir dengan jawapan yang cukup bijak tadi tu, apa jawab pihak satu lagi tu? Mendengar sindiran tersebut, maka membuat-buatlah kemarahan mereka yang akhirnya berlakulah pertempuran yang dahsyat, peperangan Al-Qadisiyah, sehinggalah parit-parit di Al-Qadisiyah penuh dengan ribuan mayat korban. Akan tetapi mayat-mayat itu bukan berasal daripada pasukan kaum muslimin. Ia berasal daripada pasukan Raja Kisra itu sendiri, Raja Parsi itu. Parsi tidak menerima kekalahan mereka di Al-Qadisiyah. Mereka mengumpulkan kekuatan dan menyiapkan pasukan, sehingga jumlah pasukan tersebut mencapai sejumlah 150,000 orang para prajurit yang gagah berani. Maka pada saat itu Sayyidina Umar Al-Khattab mendengar berita pasukan musuh yang begitu banyak. Beliau berniat untuk turun menghadapi bahaya besar itu. Akan tetapi para sahabat di kalangan kaum muslimin pada saat itu menolaknya untuk melakukan hal tersebut. Mereka berpendapat hendaklah Umar mengirimkan seorang panglimanya yang beliau percaya untuk menyelesaikan permasalahan besar dan menghadapi pasukan yang besar. Umar lalu berkata kepada orang ramai, tunjukkanlah kepadaku seorang yang dapat aku lantik menjadi panglima perang ini. Mereka menjawab, engkau lebih tahu tentang tenteramu sendiri, wahai Amirul Mukminin. Maka beliau berkata, demi Allah, aku akan menunjukkan seorang panglima dari pasukan muslimin, yaitu seorang yang jika kedua pasukan sudah bertemu, beliau akan menjadi orang yang lebih cepat dari hujung anak panah. Dialah Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani. Mereka menjawab, memang dialah orang yang paling layak untuk memimpin kami semua. Umar lalu mengirimkan surat kepadanya yang berbunyi, daripada hamba Allah Umar bin Khattab kepada Nu'man bin Muqarrin, aku mendapat khabar bahawa ada pasukan bangsa asing yang telah dikumpulkan untuk menghadapi kalian, yang kini berada di kota Nahawand. Jika suratku ini telah sampai ke tanganmu, maka berangkatlah dengan perintah pertolongan Allah bagi kaum muslimin yang menyertaimu, dan jangan tempatkan mereka di tanah yang tidak rata, kerana itu menyulitkan mereka. Sebab seorang muslim lebih aku cintai daripada 100,000 dinar. Waalaikumsalam. Itu di antara pesan Sayyidina Umar Al-Khattab kepada Nu'man, supaya menjaga angkatan kaum muslimin yang lain, sehingga beliau mengatakan, seorang muslim lebih aku cintai daripada 100,000 dinar. Nu'man berangkat bersama pasukannya untuk berhadapan dengan musuh. Beliau mengutuskan beberapa orang penunggang kuda di depannya untuk membuka laluan. Saat para penunggang kuda itu menghampiri kota Nahawan, maka kuda-kuda mereka berhenti. Lalu mereka menyentak kuda mereka untuk berlari. Namun kuda-kuda tadi tetap saja diam di tempatnya. Maka mereka pun turun daripada belakang kuda untuk mengetahui apa yang terjadi. Rupa-rupanya mereka mendapati pada kaki kuda terdapat serpihan-serpihan besi yang menyerupai paku-paku yang tajam. Mereka lalu melemparkan pandangan ke tanah, dan ternyata rupa-rupanya Parsi telah menaburkan duri-duri besi pada jalan yang menuju ke kota tersebut untuk melukai para penunggang kuda dan juga pasukan berjalan kaki, untuk menghalang mereka tiba di kota tersebut. Para penunggang kuda lalu memberitahu hal tersebut kepada Nu'man apa yang telah mereka lihat. Mereka meminta Nu'man untuk memberikan pendapat dalam menyelesaikan masalah itu. Maka Nu'man memerintahkan mereka untuk tetap berada di posisi mereka
serta agar mereka menyalakan api pada malam hari agar pihak musuh melihat mereka. Pada saat itu mereka harus berpura-pura takut di hadapan musuh dan merasa takut kalah agar para musuh mau mengejar mereka dan membuang duri-duri besi yang telah mereka tanam di jalan tersebut. Ternyata tipu helah yang dilakukan oleh Nu'man ini berjaya memancing orang-orang Parsi kerana menyangka angkatan berkuda kaum muslimin, bahkan kaum muslimin melarikan diri pada malam hari. Maka keesokan harinya orang-orang Parsi telah membuang semula paku-paku besi yang telah mereka pasang, kerana menyangka kaum muslimin tidak kuat dan mereka bersedia untuk menyerang kaum muslimin. Maka mereka telah membuang dan membersihkan jalanan daripada paku-paku tersebut. Maka pasukan muslimin dapat menyerang mereka dan menguasai jalan tersebut. Nu'man bin Muqarrin berkhemah di pinggir kota Nahawan dan dia bertekad untuk membiarkan serangan yang mengejut bagi musuhnya. Ia berkata kepada pasukannya, "Aku akan bertakbir sebanyak 3 kali. Jika aku bertakbir pada kali pertama, maka yang belum siap bersiaplah. Jika aku bertakbir untuk yang kali kedua, maka masing-masing harus menghunuskan senjata. Jika aku bertakbir untuk kali ketiga, itu bererti aku sudah pun memulakan serangan terhadap musuh-musuh Allah dan kalian hendaklah ikut di belakangku." Nu'man bin Muqarrin melaungkan ketiga-tiga takbirnya. Dia menyerbu ke arah barisan musuh seolah-olah beliau seekor singa yang menerkam. Di belakangnya pasukan kaum muslimin yang berpusu-pusu keluar menyertai beliau bagaikan air yang mengalir mencurah-curah. Maka terjadilah satu kecamukan perang yang hebat di antara kedua belah pihak, sehinggakan peperangan ini dikatakan peperangan yang paling sengit dalam sejarah peperangan kaum muslimin. Pasukan Parsi terpecah kepada beberapa kumpulan disebabkan terkejut dengan serangan hendap yang dilakukan, sehinggalah akhirnya komando mereka pun telah terbunuh. Korban dari pihak Parsi memenuhi semua daratan dan pergunungan, Masya Allah. Darah mereka membasahi semua jalan dan lorong. Kuda Nu'man tergelincir disebabkan darah yang begitu banyak. Lalu beliau jatuh. Nu'man terluka dengan luka yang amat serius pada ketika itu. Maka dalam keadaan menahan kesakitannya itu, Nu'man telah menyerahkan panji peperangan kepada saudaranya. Saudaranya itu merebut panji dari tangannya. Kemudian Nu'man menghembuskan nafasnya yang terakhir. Maka disebabkan wajah mereka mirip, orang ramai tidak tahu bahawa Nu'man sebenarnya sudah meninggal. Jadi ini helah saudara adik kepada Nu'man untuk menguatkan angkatan kaum muslimin supaya tidak berundur. Maka ditutupnya jenazah Nu'man bin Muqarrin. Maka beliau marah ke medan tempur seolah-olah beliau adalah Nu'man. Sehinggalah angkatan kaum muslimin terus berperang. Mereka menyembunyikan kematian Nu'man daripada pasukan kaum muslimin yang lain. Tatkala kemenangan besar itu diraih oleh kaum muslimin yang mereka namakan dengan penaklukan terbesar, maka para tentera kaum muslimin mula bertanya-tanya, di manakah panglima perang mereka Nu'man yang gagah berani? Di manakah Nu'man bin Muqarrin? Maka pada saat itulah saudara Nu'man mengangkat selendang yang menutupi jasad Nu'man bin Muqarrin, lalu mengatakan, inilah panglima perang kalian. Allah telah membuatkan hatinya tenang dengan kemenangan ini, dan Allah telah menutupkan usianya dengan kesyahidan di medan ini.
Itulah sebahagian dari kisah yang dapat kita kisahkan. Alhamdulillah. Itu dia Siti. Kisah yang boleh kita teladani, ambil pengajaran, insya-Allah. Kita nak raikan seorang rakan kita di WhatsApp IKIM FM. Katanya optimis dan positif cara pemikiran umat Islam zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya, Ustaz, kenapa zaman kita banyak negatif dan bagaimana juga untuk kita nak atasi cara-cara pemikiran itu sebenarnya? Kena sindir pun positif, Ustaz. Macam mana tu? Macam mana tu? Orang sekarang payah nak buat macam tu. Kita sememangnya kita dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sentiasa bertafaul. Tafaul ni maksudnya optimis ya, dan juga yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadisul qudusi pun Allah mengatakan, ana ala dhanni abdi bi. Aku mengikut sangkaan hamba-Ku terhadapku. Saat ia bersangka baik kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala sentiasa akan membalas kebaikan ya, kepada kita. Maka begitulah ya, pola pemikiran kita perlu kita ubah supaya kita sentiasa memikirkan sesuatu yang baik. Walaupun kita lihat Nabi kita SAW diserang, Nabi kita dicerca, Nabi kita dihina, masih Nabi kita ya optimis, dan Nabi kita masih lagi menunjukkan sifat-sifat positif. Ya, ketika mana baginda SAW ya mengepung Bani Quraidah berhari-hari tidak dapat dikuasai, Nabi kita melihat pula sekumpulan daripada orang Quraidah telah keluar dengan cangkul-cangkul mereka. Maka Nabi kita katakan, tengok, mereka telah keluar dengan cangkul-cangkul mereka untuk merobohkan tembok agar kita dapat masuk. Masya Allah. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ni sentiasa bertafaul, optimis ya, dengan kebaikan, yang mana tiap-tiap daripada ucapan kita dengan ucapan-ucapan yang baik tadi itu akan menjadi satu doa dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita didiklah diri kita. Orang kata kalau dalam hati ada bunga, insya-Allah yang keluar pun berbunga-bunga juga. Ya, tetapi kalau dalam hati itu ada sesuatu yang busuk, yang keluarnya juga adalah yang busuk, yang juga, tak baik juga, insya-Allah. Okey Ustaz, di hujung ni kita tutup dengan doa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, pada saat dan detik waktu ini ya Allah, kami menadahkan tangan kehambaan kepadamu, menyeru asma-Mu ya Rahman, rahmatilah kami. Ya Rahim, kasihanilah kami. Ya Ghaffar, ampunlah dosa kami. Ya Tawwab, terimalah taubat kami. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, tiap-tiap kali kami merenung kisah-kisah, menghayati kisah-kisah pengorbanan insan-insan hebat yang berada di sekitar Nabi-Mu, yang telah ditarbiah dan diasuh langsung oleh Nabi-Mu, terasa begitu kerdilnya kami ya Allah dalam perjuangan ini, dan terasa begitu alpanya kami ya Allah dengan agama ini. Maka pada saat dan detik waktu ini ya Allah, kami dengan keikhlasan hati kami menyeru dan memohon kepadamu ya Allah, memohon keampunan-Mu, memohon kerahmatan-Mu, memohon keberkatan daripadamu, memohon taufik dan hidayah daripadamu ya Allah. Kau golongkanlah kami tergolong di kalangan mereka yang sentiasa terbimbing dengan taufik dan hidayah-Mu ya Allah, sentiasa dinaungi dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, sentiasa disantuni dengan latif-Mu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, padamulah kami berseru dan merayu serta meminta, Kau golongkanlah kami tergolong di kalangan mereka yang berjaya dunia dan akhirat kami ya Allah, berjaya hidup sebagai seorang hamba yang dicintai oleh-Mu ya Allah, berjaya untuk meraih redha-Mu dan redha Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, redailah kami dan jadikanlah Nabi Muhammad meredai kami. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Kau jadikanlah kami tergolong di kalangan mereka yang salihin, mereka yang sentiasa bertaubat dan mengharapkan keampunan-Mu, mereka yang menjadi obor yang menyampaikan ilmu kepada yang lain. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Kau golongkanlah kami, zuriat keturunan kami, sahabat-sahabat kami, kaum keluarga kami tergolong di kalangan mereka yang layak mendapat pandangan-Mu ya Allah, pandangan kasih-Mu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kepada siapa lagi kami nak berseru kalau bukan kepadamu? Kepada siapa lagi kami nak merayu kalau bukan merayu kepadamu ya Allah? Kami merayu dan berseru kepada yang tahu, kami meminta kepada yang mahu. Ya Allah ya Arhamar Rahimin,
anugerahkanlah penganugerahan yang baik yang telah kau anugerahkan kepada hamba-hambamu yang kau cintai ya Allah. Ya Allah, sebagaimana engkau telah menggolongkan kami tergolong di kalangan mereka yang menghayati kisah kami pada petang ini ya Allah, kau golongkanlah juga kami dan nama kami itu ya Allah tergolong di kalangan mereka yang tersenarai dalam kumpulan yang engkau anugerahkan syurgamu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, himpunkanlah kami dengan kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagiakanlah kami ya Allah dengan dapat mengamalkan sunnah-sunnah dan ilmu yang dipusakakan daripadanya ya Allah. Ya Allah, gembirakanlah kami ya Allah dengan kami dibangunkan di padang mahsyar nanti dalam kumpulannya bersama baginda, melihat baginda, menyantuni baginda. Ya Allah, hiburkanlah kami dengan dapat melihat akan senyuman baginda ya Allah. Ya Allah, balaslah tiap-tiap kebaikan yang telah dilakukan oleh baginda dan juga seluruh pejuang-pejuang agama. Ya Allah, bantulah pejuang-pejuang agama di zaman kami ini ya Allah untuk menyebarluaskan agamamu ya Allah, sebagaimana telah kau berikan bantuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pejuangnya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, padamulah juga kami merayu, merintih dan meminta, amankanlah negara kami ya Allah, makmurkanlah negara kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, hentikanlah kezaliman demi kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim dan bantulah kami terhadap orang-orang kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Siti dan juga para pendengar, itu dia bicara ilmu kita pada petang ini berkaitan tajuk Panglima Perang Umar Al-Khattab. Semoga kita ambil manfaat ya Siti. Kan? Ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ustaz. Betul, dengarkan ulangannya pagi esok jam 3.15 pagi. Terima kasih Ustaz, jumpa lagi minggu depan untuk kisah yang lain pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.